yang bakal bersama kita sepanjang hari ini, berkisah tentang kehidupan, juga secara tak langsung perkongsian kepakaran beliau dalam bidang oftalmologi ataupun pakar mata. Kita akan bersama dengan pendengar sebentar lagi. Siapa lagi yang tak kenal dengan yang bagi Profesor Dr. Muhaya Muhammad, di mana kita bakal bicarakan hari ini. Sehingga mungkin agak unik sikit sebab secara tak langsung perkongsian bersama dengan Prof juga bercerita tentang arti kehidupan. Orang kata kalau arti kehidupan, semua orang tahu tentang bagaimana kita menjalani kehidupan masing-masing. Tapi nak mengenali atau menyelami artinya, kadang-kadang kita tersasar pandangan ataupun tersilap pandang ataupun tersilap penilaian. Betul. Okey, mungkin untuk pertemuan kita bersama dengan Prof hari ini untuk kata-kata aluan bersama dengan pendengar kita di IKIM FM. Silakan Prof. Terima kasih Fairuz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para pendengar yang beriman, saya rasa insya-Allah selalu korang yang dengar IKIM ni selalunya orang ada roh Islam yang ingin memperbaiki diri dia, ingin istiqamah dalam segala perbuatannya, ya. Jadi yang saya terfikir kehidupan ni pasal kadang-kadang kita perhatikan, kita bangun pagi, kita buat benda yang rutin. Jadi kalau kita bangun pagi tu, apa rasa kita? Bangun, Allah, nak kena kerja pula, nak kena. Jadi kita mengeluh ke atau kita bersyukur? Dan kita buat sesuatu tu untuk cita-cita ke untuk makna? Jadi kita nak, kalau boleh, setiap perbuatan ada makna, ada erti. Dan kita tahu sebagai orang Islam, kita dah sebut sebelum ni, 3 sebab kita dilahirkan. Yang pertama, menjadi hamba Allah. Yang kedua, menjadi khalifah. Yang ketiga, mengimarahkan dunia ini mengikut hukum Allah. Menjadi hamba ni berarti kita tak menyoal sesiapa, tak menyoal Allah. Apa Tuhan suruh buat, kita buat. Kita tak tanpa soal. Macam kita solat, tak pernah tanya kenapa 3 waktu, 3 rakaat maghrib dan sebagainya. Dan bila kita jadi khalifah ni, kita pemimpin. Orang nak jadi pemimpin ni, kalau nak pimpin orang, kita kena betul dulu. Jadi kita dalam menjadi khalifah ni, kita berbetulkan akidah kita, amalan kita, segala rukun Islam, rukun iman kita. Dan mengimarahkan, ni yang penting. Masa kita kecil, bila kita baru lahir keluar daripada perut ibu tu, kita tak tahu apa-apa. Ya, dan waktu bila bayi lahir, dia azan, dia kamat. Dan bayi yang 9 bulan tu, tak ada bayi yang jahat. Semua bayi baik. Dan masa kita dalam perut ibu 9 bulan tu, tak pernah kita soal Tuhan. Berilah mata saya bulu mata panjang ke, hidung mancung ke. Kita duduk diam saja. Dan berlakulah proses semasa persemaian ibu dan ayah tu. Jadi bayi berapa bulan, sekian bulan, dari segi saintifiknya, embryologinya, mana yang kita bentuk dulu, mata dulu, jantung, semua berlaku, subhanallah. Tak dapat dinilai. Dan kita masa tu bergantung hanya pada Allah. Dari segi rohnya, dari segi fizikalnya, mungkin daripada tali pusat dengan ibu. Dan betapa apa yang berlaku pada emosi ibu, ibadah ibu, percakapan ibu, persekitaran ibu mempengaruhi bayi itu. Sebab itu kalau orang nak cari dapat anak yang soleh tu, pilih daripada start, pilih isteri tu dah, pilih suami tu dah. Okey. Dan dalam 9 bulan tu, tak soal kita tak bayar 1 sen, semua Tuhan beri lengkap. Bila keluar tu pula macam mana magical tu, daripada dalam air tiba-tiba keluar, menangis terus, paru-paru kita kembang. Pandai pula paru kita kembang, kemudian perdarahan tali pusat tu dipotong. Dan berlakulah persekitaran darah yang macam mana teratur yang baik. Jantung pun sudah normal, subhanallah. Dan kita perhatikan bayi keluar tu dengan darah, dengan apa dia bersihkan. Muka bayi berubah, makin cantik, makin elok, dengan menyusu, pandai pula menyusu. Semua wahyu Allah, subhanallah. Jadi perhatikan, semua kita ni asal daripada datang bila dia tak bawa apa-apa. Bila kita mati pun tak bawa apa-apa. Dan di antara kita lahir hingga kita mati tu, perjalanan tu. Jadi daripada alam roh, alam rahim, alam fana kita berada sekarang, lepas tu alam barzakh, lepas tu alam kiamat yang kekal abadi. Jadi antara lahir dengan mati tu pendek sangat. Jadi kalaulah kita masa lahir tu tak pernah soal, tak pernah ego, kita tak ada nak minta itu, nak minta ni, nak lawan Tuhan, ikut aja. Tapi bila keluar masa kecil, kita okey lagi, belum memayis, belum balik, ya. Masa itulah ibu masukkan akhlak, ibadah, iman, contoh yang baik dan sebagainya. Bila umur 7 tahun, akal mula membentuk. Dan masa tu
Kosong hingga 6 tahun, otak kita macam sponge, serap apa kita dengar. Sebab itu kita perhatikan, kalau kita anak baru lahir, terus taruh depan TV, dengar pula lagu macam-macam, dengar pula berita ganas-ganas, tengok pula drama hantu-hantu. Bayi kecil ni duduk kat depan sambil menyusu anak ni, duduk tengok cerita macam-macam, ya. Kemudian tak jaga makan dan sebagainya. Kemudian bila anak tu pula dengar pula adik-beradik perangai macam mana, semua mempengaruhi. Kita tak nampak ni, bayi kejampak kecil tapi dia macam sponge, kosong hingga 6 tahun. Dia punya gelombang otak dia panggil gelombang. Kita ada alpha, beta, delta dan gamma. Delta dan gamma. Alpha ni yang paling bagus, yang dia paling terima. Tetapi bayi masa kecil ni, beta ni aktiviti biasa. Otak yang paling diserap ialah masa kecil alpha dan theta. Ini gelombangnya terima apa yang masuk. Sebab itu kalau bayi masa kecil ni, masa mak dia tu menyusu, dia baca Fatihah, dia baca Quran, dia pesan Quran kat bilik, sentiasa sebut yang baik, masuk yang baik, macam zok masuk ketuhanan, akhlak, akidah masuk, sebut Allah, Allah dan sebagainya. Dan bila umur 7 tahun ke 14 tahun, membina akhlak pula. Masa tu masuk sekolah. Jadi sekolah mana kita hantar kawan mana dia, itu bantu rumah macam mana, muzik apa, buku apa, TV apa, rancangan kita bawa anak kita pergi konsert ke mana-mana. Itu semua mempengaruhi. Lepas 14 mula anak kita nak melawan kita. Pasal apa? Kalau kita tak didik daripada 0 hingga 14 tahun, masa tu kita mula nak marah anak kita. Remaja, sikit-sikit remaja, marah remaja. Tapi yang buat remaja ni siapa? Ibu-ibu yang melahirkan. Environment macam mana kita beri anak kita, TV apa yang kita pasang, muzik apa yang kita pasang, percakapan apa yang kita pasang, apa yang kita bercakap, apa makanan kita beri, halal tak halal rezeki kita makan. Adakah kita kalau kita bekerja tak sepenuhnya dapat gaji yang tak bersih? Adakah kita berniaga kalau kita curi timbang, kita bertaut makanan banyak, sebut perasa, ambil untung banyak, macam-macam lah kalau nak salah benda ni kan. Lepas tu bila anak tak elok 14-21 nak matang pula. Masa tu dia masuk sekolah, sama ada dia merokok ke, dia isap dadah ke, dia tidak. Itu semua kita jangan salah environment. Environment pun ada juga. Tapi kita sebagai ibu bapa, jadilah anak kita ni macam ikan. Dia masuk lautan masin pun tak masing-masing kulit dia. Pasal dia ada sistem dalam itu. Anak kita kalau sistem akidah kita pagi tadi saya tengok channel Ustaz rancangan Ustaz Roslan, bagus sangat tentang istiqamah ya. Bagus sangat macam mana kita mula pada ilmu. So perhatikan anak-anak kita hantar sekolah untuk apa? Yang sudah tertib harus. Kalau kita sibuk nak akademik bagus, tetapi kalau kita nak agama sama, kita tak nak anak kita akademik tinggi berapa banyak tapi tak solatnya, tak jaga auratnya, bergaul bebasnya, materialistiknya, macam tak, kita tak ajar erti pada anak, kehidupan pada anak kita. Kita ajar pencapaian. Bila pencapaian ni siapa yang tengok? Manusia tengok. Bila erti mencari redha Allah, macam Ustaz Usran kata, istiqamah mencari redha Allah. Apa kata mardatillah. Kalau tak redha tu usah. Jadi sekarang saya menyeru pada diri saya. Saya pula Tuhan izin syukur pada tu dapat pula baru cucu pertama. Bila saya tengok cucu saya lahir tu, subhanallah, saya cakap dengan anak saya, ini satu kain putih bersih. Dalam masa ni nak shape macam mana ni anak kita ni. Jangan penat dah mengandung 9 bulan. Saya tengok pula macam mana proses nak melahirkan dengan sakitnya. Selalunya orang ni bila ibu melahirkan barulah dia merasa betapa pengorbanan ibu dia. Ya, saya nak seru pada para suami yang beranak baru melahirkan, isteri baru melahirkan. Jangan kita hanya merasa lebih sayang pada isteri lepas melahirkan. Seronok terima kasih dapat anak, bukan. Isteri juga, tetapi menangislah kita, ciumlah ibu kita. Ibu, lagilah kita hormat pada betapa. Tengok macam mana isteri kita melahirkan anak kita. Macam itulah ibu kita melahirkan kita. Jadi anak-anak laki-laki yang dapat anak, lagi taatlah kepada ibu. Ya, dan bagi para isteri pula saya nak seru, siapa jadi menantu, tentukan suami kita tu baik dengan kita, dengan ibu dia. Jangan kerana mak sayang kita tak baik dengan ibu mertua kita. Ya. Jadi lepas 14-21 tu pula 21 mulalah jadi jodoh dan sebagainya. Jadi kalau anak kita tidak tak betul, jadi anak kita tak betul, dia punya akhlak tak elok, maka Allah akan jodohkan dia dengan orang tak elok pula. Bila anak kita tak sempurna, dapat menantu tak sempurna. Anak kita tak solat, dapat menantu tak solat. Jadi ibu bapa yang kahwin tidak mengikut hukum Allah, macam nak bahagia Fairuz. Jadi kalau hubungan kita dengan Allah tak jaga, confirm hubungan kita dengan manusia tak akan bahagia. Kalau kita tidak menjaga akhirat kita, dunia kita Allah tidak akan jaga. Jadi nak menyuruh pada diri saya, keluarga saya dan semua kita semua ni, berbaliklah tiap-tiap hari bangun, apa erti kehidupan saya.
Erti sebenarnya hidup kita mencari keredaan Allah. Setiap nafas kita, setiap pergerakan kita, kita minum, jumpa orang, senyum, bekerja, mandi, makan, semua kerana Allah. Kalau tidak, sia-sia segala nyawa yang Allah beri. Setiap denyutan jantung, setiap pernafasan kita ni sia-sia kalau kita tak mencari keredaan Allah. Jadi menyeru pada semua rakyat Malaysia dan pendengar IKIM, dan kalau boleh pendengar IKIM cuba war-warkan kepada semua orang kawan kita. Setengah tu kalau saya SMS kawan saya nak keluar IKIM, wavelength berapa ya? Jadi alhamdulillah setakat ni dah banyak orang mula mendengar IKIM. Jadi saya rasa satu IKIM ni alhamdulillah satu radio yang insya-Allah menujukan orang ke syurga. Memang saya ikuti IKIM setiap hari. Saya tahniah pada semua para pendengar, dan setiap hari niatlah mencari arti. Ya, Allah. Terima kasih Doktor. Walaupun sikit sebanyak kita menyingkap tentang erti kehidupan dalam tempoh yang ataupun ruang dan peluang diberi dan sedikit masa ini, insya-Allah juga kita akan bersama menerusi Islam itu Indah bersama berinteraksi bersama pendengar 0362046204, juga menerusi talian kita 39 pesan ringkas kita 39111, insya-Allah bagi kita raikan atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala ini. Kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Allah engkau dekat, penuh kasih sayang, takkan pernah engkau biarkan hambamu menangis, karena kemurahan-Mu. Oh Tuhan, satukanlah ketiga di dalam menyintai, atas pujian diberi, jauhkanlah kami. Tuhan, berikan daku petunjuk-Mu untuk ku meniti ke jalan redha-Mu. Selalu pertemuan kita menerusi Islam itu Indah masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Muhaya. Juga untuk kesempatan ini, kiranya ada anda yang ingin berkongsi ataupun sikit kemusykilan dan mungkin dapat kita kongsikan sikit sebanyak tentang kepakaran oleh bagi Profesor sendiri selaku pakar mata. Mesti talian kita, insyaAllah kita bakal raikan pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini, insyaAllah. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Siapa di talian? Hello. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Okey, mungkin ada sikit kesulitan kita hadapi melalui talian kita, tapi apa pun saya kira mungkin dapat kita ikuti SMS pertama kita terima daripada Cik Taufik dari KK. Saya ada mak yang bekerja pembantu rumah, tapi tuan rumahnya tak solat 5 waktu dan juga tidak menutup aurat, sedangkan orang tua dikatakan sebagai haji dan sebagainya. Jadi apakah duit gaji ibu ni selaku pembantu rumah di majikannya tersebut dikira halal atau bagaimana? Mungkin Prof boleh kongsikan. Bukan ustazah ya, tak tahu hukum halal haram, tapi dari segi logiknya ibu tu pasal dia dah bekerja, kalau titik pekerja halal tak kira lah, asalkan walaupun orang tu tak solat, orang tu tak tutup aurat, bukan bererti duit dia haram. Tu antara hubungan dia dengan Allah, dia melanggar dosa. Tapi dari segi ibu, kalau bekerja dengan seperti yang ditetapkan, halal insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan pemanggil kita, kiranya talian kita dapat kita tembusi untuk waktu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Hello. Saya mungkin ada kesulitan ataupun sedikit masalah berlaku dalam talian kita. Walau bagaimanapun kita dapat teruskan bersama dengan yang bagi Prof, di mana kita singkap sedikit lagi tentang erti kehidupan. Prof, silakan. Ya, satu lagi saya nak sebutkan tentang erti ni. Erti lepas saya dah sebut daripada akhir sampai awal ya. Kemudian nak sebut tentang kesihatan sikit. Seperti kan dah jadi doktor lama ni, seperti banyak orang kita bila umur 40-an mula sakit macam-macam virus. Jadi ada observation oleh pakar-pakar ni, dia kata daripada umur 20 hingga 40 tu manusia mencari kekayaan dengan mengorban kesihatannya. Lepas umur 40 dia mengorbankan kekayaan untuk membeli balik kesihatannya.
Ya, dari 20 hingga 40 mereka bekerja kuat, tidak senaman, tak jaga makan, pasal kerja stres, kononnya nak hilangkan stres, hisap rokok. Kenaikan stres kononnya minum kopi banyak. Kenaikan stres kononnya mungkin yang muda pergi clubbing. Yang nak stresnya mungkin minum alkohol, ya. Nak cari kekayaan. Lepas 40 dah sakit macam-macam. Masa tu pula pergi hospital. Bila pergi hospital, habis pula duit banyak. Kalau tak ada insurans, kau nak pergi hospital swasta lagi mahal. Jadi segala duit yang dia ada tu terpaksa dibelanjakan untuk mengembalikan kesihatannya. Tapi kita tahu kesihatan kita ni, kalau dah rosak nak repair tak boleh balik asal. Kalau kita kena kencing manis tak akan baik. Kecuali kalau baru awal kita senaman dan jaga berat badan. Tetapi kalau dah rosak organ, kencing manis ni kau dah kena, mata kena, buah pinggang kena, saraf kena. Bagi orang lelaki pula lagi susah. Ya? Pada fungsi kelelakian pun terganggu, kan tak tahu. So baru-baru ni saya buat lasik pada seorang remaja. Muda 27 tahun. Sebelum saya nak buat lasik tu, saya kata, doktor, pesan ni anak saya ni degil, dia suka isap rokok. Ya. Jadi masa saya buat lasik tu, saya pun awal lah, dia kata dia nak kahwin, kan, akan kahwin. Jadi saya kata, saya pesan wanita ni, kalau nak marah saya, marahlah ya. Saya baru kadang saya cakap, kadang kontroversi juga, tapi saya cakap apa saya cakap ni, apa di hati saya. Orang suka tak suka minta maaf. Tapi saya cakap sebagai doktor dan sebagai wanita, saya beritahu, kalau kita kenal lelaki pertama kali, dia nak kawan dengan kita, yang pertama soalan solat. Kalau kita jumpa orang suka pada kita, dia tak semayang, baik dosa. Dan kita pun heran, macam mana lelaki yang tak semayang suka pada saya ni? Pasal lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Macam mana orang yang tak baik ni suka dengan kita ni? Jadi kita tengok, jadi lelaki mana yang suka dengan kita? Kalau yang raga, yang tak semayang, yang yang tak berapa akhlak Islamiah suka pada kita, kita tengok dia kita. Macam mana penampilan saya yang menyebabkan orang ni nak dengan saya? Jadi kita pula kalau jumpa orang lelaki, adakah nak jadikan isteri ke nak jadikan girlfriend untuk mainan saja? Itu wanita kena jaga. So tanya solat. Yang kedua, tanya merokok atau tidak. Kalau merokok, saya cakap dengan student saya lah, kalau merokok, quit saya atau quit merokok. Pilih, dua pilihan. Pasal apa? Faris fikir, kalau seorang muda, umur 25 mula merokok, kita tahu setiap kali kita merokok, kita mengurangkan nyawa untuk hidup kita confirm berapa tahun. Saya tak ingat statistiknya. Dan bila kita merokok, kemungkinan untuk mati tiba-tiba confirm ada. So senang jadi janda lah. Siapa nak jadi janda muda, carilah suami yang merokok. Minta maaf siapa perokok yang marah ya. Yang kedua, kalau merokok senang kena kanser bladder, budi kencing, senang kena ulcer, senang kena sakit jantung. Dan bagi lelaki pun, kalau merokok boleh mengganggu kelelakian lelaki. Jadi bila saya cakap ni terus panik. Banyak orang tak sebut merokok dengan fungsi kelelakian, memang terganggu. Jadi bila sebut tu, saya doa lah, saya cakap dengan budak ni, saya buat ni, saya doa awak ni lepas ni fokus, mata pun dah terang dapat berlesik, dan hati pun dah terang nak berhenti daripada merokok. Ya, tu yang saya kata penting sangat kesihatan, ya. Jadi 20 hingga 40 orang tu. Dan bila kita selain daripada darah kencing manis, darah tinggi pula. Banyak orang darah tinggi ni, siapa tahu mula-mula darah tinggi pasal apa? Stres. Saya sebut berapa kali, stres ni buatan kita ke buatan orang? Sebenarnya kita yang fikir untuk stres. Dan so kita tidak payah ada stress management. Kalau boleh kita tak nak sebut negatif, kita nak sebut mencari kebahagiaan hidup. Because confirm, kalau mencari kebahagiaan hidup, tak ada stres. Jadi pernah ada orang tu, dia kata, jom kita buat berarak anti-war, lawan perang. Jangan sebut anti-war, pro-peace, mencari kedamaian. So kita nak ajar cara bercakap kita sekarang. Jadi waktu sebut, kita jom stres, handle stres. Jadi orang kata, memang ada stres rupanya. Memang macam ni, stres ada positif dan negatif. Positif stres ni macam kita nak periksa, kita stres sikit, adrenalin naik sikit supaya performance kita laju. But kalau terlampau banyak, jadi rosak penyakit. Pasal stres ni kalau lama, hormon yang stres tu akan merosakkan organ-organ dan sistem imun kita. Dan sistem imun ni bukan lawan kuman dia, Farus, melawan kanser. Jadi kalau kita boleh kawal stres, maka kita akan sihat. Tapi saya nak ubah minda orang. Ya, saya suka ubah minda, ubah paradigma, di mana pemikiran kita, yang kita jangan sebut, jangan nak berhenti merokok, bukan. So saya beritahu budak lelaki ni, saya kata, okey, awak niat lepas ni, saya seorang yang hidup secara sihat,
Yang kata saya nak berhenti merokok. Pasal merokok minda segar kita akan dengar merokok. Walaupun kita tertandak, dia akan datang. Sebab tu tak guna kat iklan tunjuk gambar rokok. No, tak guna. Kita nak kesihatan, gambaran. Pasal otak segar kita nampak pada gambar. Jadi kita nakkan gambaran yang sihat saja. Tunjukkan keluarga yang sihat, badan yang sihat dan sebagainya. Saya terima kasih Prof. Dan juga mungkin satu lagi daripada Anissa Harun yang saya masih terima, dan mungkin kepada pendengar kiranya ada kesulitan untuk kita menemukan talian, anda boleh hantarkan pesanan ringkas ke 39111. Dan juga daripada Anissa Harun mungkin menyampaikan salam untuk doktor, bagaimana mahu meningkatkan semangat belajar dan untuk belajar niatkan ibadah kerana Allah. Mungkin berdasarkan apa yang dikongsi oleh Prof sebelum-sebelum ini, sudah tentunya Prof sendiri mempunyai semangat juang yang tinggi dalam pelajaran sampailah ke hari ini. Mungkin dapat dikongsikan, silakan. Okey, yang pertama, satu conditioning, ya. Macam mana seseorang tu suka belajar. Ini nak cakap pada awal. Untuk saya suka cakap dari segi promosi dulu. Daripada anak kita kecil, macam mana seorang anak kita belajar. Saya kongsikan pengalaman saya masa kecil, Fairuz. Saya masa kecil, ayah saya akan sentiasa, kalau saya sebut, Pak nak naik kapal terbang, belajar. Nak beli ni, belajar. So apa saya nak? Belajar. So daripada saya kecil, saya kata, untuk dapat apa saya mahu dan untuk senang, saya belajar. Jadi itu dah masuk dalam minda segar saya. Jadi belajar tu satu benda yang normal. Kalau tak belajar, saya macam risau. Macam saya setiap hari pun sekarang, banyak orang email at Facebook, macam mana Prof cari masa? Saya nak kongsi sekarang. Banyak sangat soalan. Jadi saya nak type, tulisan saya tak pandai sangat nak type. Cara saya mencuri masa ialah, saya beli audiobook yang saya pasang di iPhone saya. Dan iPhone ni saya pasang buku-buku motivasi saya dengar dan bercakap, audiobook. Jadi saya kat rumah kemas, saya senaman ke, saya buat apa, saya masak, saya nak buat apalah. Kalau zikir wanita nak buat facial muka kita semua, bila saya pergi facial pun, saya pasang iPod, pasang audiobook. Jadi dalam waktu yang terluang dalam kereta dengan sentiasa pasang audiobook. Yang kedua, tentukan setiap hari kita cari topik-topik yang membina minda kita. So kita nak cari buku-buku yang membina, panggil personal professional development. Apa-apa buku yang menjaga minda tu. So saya memang saya tak ada masa nak baca surat khabar ke majalah ke, saya tak ada masa. Mengadap, saya tak ada masa. Dan kalau buku pun saya baca e-book dekat laptop saya. Jadi laptop sentiasa ada. So kalau orang tanya kenapa saya ada Facebook, ada tengah antara patient tu, saya on saya laptop, saya masuk sikit Facebook, kata-kata hikmah. So maknanya mungkin bila bangun pagi, fokus saya fikir macam mana saya manfaatkan. Bila kita fikir cara bagaimana nak manfaatkan masa dan manfaatkan ke apa ni, kita punya talent untuk orang, Allah akan berjalan. Okay. So bagi pelajar ni, kalau sekarang kita jangan salahkan, alah saya tak buat macam ayah Prof, bukan. Sekarang kita mesti ada fokus goal. Okay. First kita tulis apakah kita punya, saya dah beritahu tu skrip kehidupan. Skrip kehidupan kita, okey, saya nak jadi, dapat degree apa, belajar apa, kerja di mana, rumah apa, anak, semua tulis. Baca skrip tu setiap hari. Dan bila kita rasa malas belajar, baca skrip. Kalau saya tak baca buku ni, memang tak dapat apa yang PhD saya nak pada tahun berapa ni. So kita dah ada target. Macam kita main bola, kita tahu goal kat mana, kita tahu nak tendang kat mana. Kalau main bola tak ada goal, so orang pun main macam itulah kehidupan yang tak ada erti. So goal kita husnul khotimah yang terakhir. Tetapi dalam mendapat husnul khotimah, kita mencari pelajaran. Dan bila nak baca doa, kemudian kita doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah ilmu, janganlah aku lupa melainkan syaitan. Setiap hari mesti baca macam tu. Alhamdulillah. Dan insyaAllah mungkin dapat kita kongsikan satu lagi SMS yang kita terima daripada Nurliza Muhammad Haris. Mungkin dapat doktor kongsikan apa zat vitamin untuk jaga mata untuk orang yang berumur 50-an. Okay, suplemen dan sebagainya. Okey. Sebenarnya dalam mata kita ni, kita ada 126 juta sel peka cahaya. Dan di bahagian tengah, bahagian rod lengkung yang tengah tu ada 6 juta. Dan bayangkan 6 juta sel peka cahaya, bila cahaya masuk, setiap kali cahaya masuk akan berlaku proses metabolisme. Bila proses metabolisme berlaku, dia akan keluar waste product. Waste product ni kalau banyak, dia jadi free radical yang merosakkan sel. Sebab itu kita kena bahan antioksidan ataupun bahan yang akan sebagai mop bersihkan free radical. Free radical ni kalau terlampau banyak, disebabkan pollution, disebabkan kerja, tekanan kerja, disebabkan makanan yang penuh dengan preservatif dan sebagainya, akan merosakkan sel kita. Tu kita cepat tua,
penuaan dalam proses mata, penuaan dari segi jantung, semua akan rosak. Sebab tu kita perhati orang jaga makanan dia. Memang confirm nampak muda. Orang nak nampak muda, yang pertama, satu, emosi mesti tenang. Yang kedua, makanan dan air yang baik. Jadi vitamin memang ada untuk mata ni. Banyak suplemen yang ada, tetapi kita mesti cari yang saintifik. Kita tak nak orang sebut, oh ni semua bagus, semua bagus, semua bagus. Orang jual kan, dia tak mau macam tu. Mari cek mata, lepas cek mata, jual produk. Kalau tak ada saintifik, jangan percaya. Dari segi mata yang kita perlukan ialah apa yang dipanggil lutein dan zeaxanthin. Lutein dan zeaxanthin untuk mencegah degenerasi makula. Lutein dan zeaxanthin dan juga karotin, vitamin A banyak dalam sayur-sayuran merah. So lobak, lada, semua bagus. Ya. Dan sekarang ni banyak suplemen, kita perhatikan ada tak lutein dan zeaxanthin. Itu memang bagus untuk mata sel retina tadi. Pasal bila sel yang 6 juta banyak ni, sekali tengok berapa banyak free radical. So mata adalah salah satu organ yang banyak memerlukan antioksidan. Sebab tu kita perhati orang tua-tua dulu, kenapa dia orang awet muda makan ulam. Pasal bila kita makan bahan yang mentah, yang tak diproses, yang tak dimasak, dia punya level antioksidan lebih tinggi. Jadi saya cadangkan, nak makan apa-apa antioksidan, saya tak boleh sebut lah pasal ni bukan tajaan ya. Memang saya makan tapi tak boleh sebut. Dia tengok dia punya ORAC, Oxidative Radical Affinity Capacity. Satu hari kita perlukan dalam 5 atau 7 ribu. Jadi kita perhatikan yang kita makan tu tinggi tak ORAC dia. Dia macam kita ada buah cherry ke buah apa, dan ada suplemen yang mempunyai sampai 60 jenis sayur-sayuran yang ORAC sangat tinggi sampai 7,000. Itu yang saya makan. Saya Alhamdulillah. Terima kasih atas perkongsian bersama dengan Prof. Dan juga kita akan beristirahat seketika untuk bersama dengan anda. Mungkin dapat SMS yang banyak yang dapat kita terima, maka kita berikan sejurus selepas ni. Dan sampai itu sebalik perkongsian kita tentang erti kehidupan manusia Islam itu indah. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believes, no mountain is too high. If God wills me to try, if I live without passion and determination, inshallah I'll live out all my dreams. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia bersama dengan Profesor Dr. Muhaya. Ambil kesempatan ini bersama berinteraksi bersama beliau. Mungkin ada kesempatan kita bersama mesti pesanan ringkas 39111, dan juga kalau hari ini kita bicarakan tentang erti kehidupan, sikit sebanyak bakal juga kita kongsikan tentang kepakaran beliau untuk menimba khususnya mereka yang ada kemusykilan tentang itu. Walau bagaimanapun mungkin dapat kita teruskan Prof ya. Silakan. SMS yang kita terima banyak betul, mana mereka yang bertanyakan tentang bagaimana nak muhasabah diri dan sebagainya. Mungkin dapat kita ikan daripada Nur Laila Kamarudin, cara terbaik Prof, bagaimana kita nak muhasabah diri. Silakan. Okay, yang pertama, kita mesti ada journal. Nak tidur malam, kita ada journal. Okay, saya ingat saya share apa saya buat lah, harus supaya orang boleh ikut, insya-Allah ya. Okey, sebelum kita tidur, kita mesti ada satu journal. Kita panggil journal kesyukuran. So, satu kesyukuran yang berlaku pada hari ini. Yang kedua, kesyukuran yang bakal berlaku tapi kita macam dah husnuzon pada Allah is going to happen. So, dia panggil gratitude now dengan gratitude intention, bahasa Inggerisnya. Dengan izin. So, gratitude now, malam nak tidur, kita tulis apa yang kita buat betul, kemudian silap tahu. Okay, berapa yang betul, berapa yang salah. Yang salah tu, sebelah yang salah tu tulis, insya-Allah apa kita nak ubah. Katalah kita cakap kasar, insya-Allah besok saya cakap baik. So kita akan ada target kita, apa kesilapan kita. Dan gratitude intention, katakanlah kita nak exam besok, kena jumpa orang ke siapa yang berniaga, nak jumpa prospek dan sebagainya, dah tulis dah, alhamdulillah saya bersyukur saya dapat berapa prospek besok. Alhamdulillah saya bersyukur saya pembedahan berjaya. So kita dah cakap seolah-olah skrip tu, benda tu dah berlaku. Dan alhamdulillah saya dah amal yang memang betul berlaku.
Jadi saya nak share apa saya buat. InsyaAllah lepas ni akhir apa saya buat, saya cakap dengan semua orang. Siapa nak ikut insyaAllah. Ya, saya itu tadi satu kaedah ataupun langkah pertama nak muhasabah diri macam yang dikongsikan oleh Prof tadi, buat jurnal insyaAllah. Juga satu lagi SMS kita terima, bagaimana daripada Puan Rohani Saad Assalamualaikum Doktor. Jelaskan bagaimana untuk menjadikan diri kita sentiasa redha dengan ketentuan Allah, kerana perkataan redha senang untuk kita ungkapkan, tetapi amat sukar untuk diaplikasikan dalam diri. Silakan. Betul. Sebenarnya first keyakinan kita pada Allah ni tinggi. Kita mesti kata gini, tidak ada Allah, apa satu pun Allah buat yang sia-sia. Okay. So kadang bila benda negatif berlaku, kita kata apakah kebaikan yang saya dapat daripada ni. Saya pernah sebut minggu lepas, di mana orang tua dia bawa beli kereta baru, orang langgar kereta dia. So orang langgar kereta dia macam mana? Dia nak marah kan? So apa dia buat? Dia panggil magical thinking, super mind thinking. So dia pergi kat orang tu, pergi kedai tengok berapa nak repair ni, harga berapa? Oh, harganya 500. Dia pun fikir, macam mana saya nak buat duit 3 kali ganda daripada kerosakan ini. So dengan sendiri otak jadi kreatif nak dapat duit RM1,500 dalam masa seminggu. Jadi dia pun lepas boleh fokus nak buat duit yang cepat dalam masa seminggu. Dia pun jadi rajin lah nak buat kuih ke nak buat apa. Jadi dia gunakan benda negatif jadi positif. Okay, itu orang bijak. Dan redha ni, kalau kita ingat akhirat, redha akan timbul. Kalau kita tengok macam ni, kita ada masalah kan, kita stres tau, nak nangis geram. Kita fikir, seminggu dari sekarang, kalau saya tengok, mesti saya ketawa reaksi saya sekarang. Macam tu. So redha, dan kita tahu setiap yang macam semalam ada ibu siapa datang, orang lady datang, mata dah buta sebelah. Tapi sangat redha wanita ni. Saya nak sebut ni, macam mana kalau kita ni baik, Allah mudahkan. Pesakit ni jumpa saya, mata dia satu dah buta, satu lagi dah lama tak bagus sangat, tapi tiba-tiba teruk. Jadi bila saya cek, mata yang tu tak dapat selamatkan. Saya nak beritahu di sini, apa yang doktor mata lain buat sama dengan saya buat. So bukan saya boleh beri magic so semua sama. Mata yang satu lagi tu dia bengkak, dia perlukan obat yang rawat, yang beri injection. Obat tu saja harga RM6,000. Jadi saya kesian, macam mana ni nak tolong dia. Kebetulan pada waktu yang sama, pesakit yang dibayar oleh insurans ada satu vial dia beli, tapi sebenarnya satu vial boleh pakai untuk 2 orang. Jadi the chance of dia datang, pesakit tu datang, dan pesakit tu nak injection hari tu, dah ada lebih tu boleh pakai untuk dia, macam mana virus. Maknanya rahmatnya bila Allah, bila rupanya wanita sangat kuat ibadah. Bila saya beritahu, menangis dia. Jadi dia kata bila tengok dia, doktor saya redha mata saya. Saya kata, ibu, sebenarnya kalau Allah berfirman, kalau aku ambil penglihatan seorang sebelah mata, dia redha, aku sediakan mahligai di syurga. So saya ingat tu lah Prof. Jadi yang satu lagi ni saya dapat sikit, nak mengajar sikit pun tak apa. Jadi pasal dia niat mata tu dengan redhanya, dengan apa, subhanallah. So tiap kali Allah pun dosa dia, Allah permudahkan tu, jimat duit dia RM6,000. Mungkin dia banyak pernah derma pada orang sebelum tu. Sebab tu saya kata kita hidup ni jangan fikir masalah, fikir solusi. Kalau dapat apa-apa, kalau kita banyak tolong orang, confirm Allah akan tolong kita. Dan kita tolong orang bukan kerana orang tu, kerana Allah. Dan bukan orang kita tolong balas pula, Allah akan balas. Macam tu. Terima kasih Prof. Juga satu lagi SMS yang kita terima daripada Nur Ashiki binti Dahlan. Sampaikan salam untuk Prof. Bagaimana untuk menasihati para remaja yang suka buang masa dan tak mahu mendengar nasihat kedua orang tua. Silakan. Okey, yang pertama, memang remaja umur dia badan tengah sihat, nafsu tengah kuat, distraksi di luar banyak. Kalau kita tak boleh fokus pada anak kita, memang dia tak erti nak buat apa-apa. Sebab itu saya cadangkan semua ibu bapa cuti sekolah ni, cuba setiap orang buat skrip kehidupan masing-masing. So kita kata, okey, dari segi fizikal, anak macam mana? Kalau lelaki baru ni, remaja, saya beritahu sebelum ni, remaja tu dia macam lemah aja. Lepas buat lesik, saya beritahu dia suruh buat skrip. Saya jumpa dia baru ni, virus, masa build. Rupanya tiap-tiap hari dia buat masa building. Pasal saya suruh buat skrip, top 10 goals. Salah satu goal tu dia nak build masa dia. So hari-hari mak dia kata dia baca skrip tu, dia laminate kan tiap hari. Saya cadangkan semua skrip kita, saya pun ada skrip saya. Apa tujuan saya? Tahu dekat laci saya, bangun pagi tengok skrip saya tu. Saya laminate kan, hari-hari tengok, nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni. So bila remaja ni, dia ada skrip, anak-anak kita semua buat skrip, laminate kan, pergi kedai, laminate kan, tulis cantik, buat kartun-kartun lawak. Okey, ni kakak punya skrip, macam kita ada ijazah, kita tahu frame.
Itu bila dah berlaku. Ini kita buat skrip yang belum berlaku. Jangan sibuk dengan diary. Kita ada journal lagi bagus. Journal tu eternal ya. Diary tu dia out of date. Journal eternal. Kita buat skrip tu, kita taruh. Buat cantik-cantik lah macam frame. Saya wanita soleha, kahwin dengan siapa, anak-anak. Kalau remaja pula dia nak ada kereta apa, dia nak jadi orang yang baik, nak pergi semain tepat pada waktu, apa-apa. So kita jaga 5 perkara tu. Physical, mental, saya sentiasa cerdik, pandai baca buku yang baik. Spiritual, saya semayang tepat pada waktu, solat tahajud. Relationship, saya seorang yang lemah lembut, pandai bercakap. Duit, saya ada duit yang cukup, nak buat apa saja saya boleh buat, lagi holiday dan sebagainya. So buat 5 frame kepada anak-anak. Tunjuk, Masya Allah. Bila ada macam ni, bila dia malah belajar, abang tanya, kalau abang tengok lepak main video game ni, boleh tak sampai tujuan ni? Kita buat roadmap untuk anak kita. InsyaAllah tu cerita baik. Mudah untuk dirujukan. Mudah sangat. Ya saya, insyaAllah. Juga sikit masa ni mungkin satu lagi SMS yang kita nak kongsikan. Kalau bicara tentang muhasabah diri, dan mungkin satu lagi daripada Azizah dari Johor, minta pandangan pada Prof. Perkara pertama yang perlu lakukan untuk ikhlas. Ikhlas ni satu rahsia Allah. Yang saya pernah dengar satu guru tu kata, dia kata ikhlas ni adalah keadaan di mana kita menyembunyikan kebaikan kita, macam mana kita menyembunyikan kejahatan kita. Jadi nak mula ikhlas ni, kita sebut minggu lepas, sebelum kita ikhlas, kita nak ada ilmu dulu. Because macam saya dengar Ustaz Fawaz tu, dia pernah sebut, dia kata kalau kita ni amalan ikhlas saja, orang agama lain pun ikhlas juga. Tetapi dia ikhlas tapi dia syirik. Kita nak ikhlas dengan ilmu sekali. So bila ilmu dulu, baru kita dapat ikhlas tu. Dan nak tahu kita ikhlas tak ikhlas macam ni, bila kita buat, orang tak terima kasih, kita marah tak? Bila kita kemudian, kalau boleh kita beri orang buku, jangan tulis ikhlas dari, tak payah tulis ikhlas dari. Ikhlas tu rahsia Allah. Ya, tak payah saya ikhlas, jangan sebut. Selalu orang sebut ikhlas tu tak ikhlas lah, jangan sebut ikhlas. So kita beri, orang tak tahu pun tak apa. Dan bukan dia kata kalau buatlah amalan sampai semut jalan atas batu waktu malam pun tak tahu. Tu Tuhan tahu kan. Macam itulah hati kita. Wallahualam. Saya bukan ustazah lah. Saya rasa kongsian insya-Allah. Dan juga mungkin kita nak minta lagi pandangan daripada Prof atas SMS kita terima daripada Puan Hindun Husin. Saya ada kencing manis, bacaannya terkawal, tapi masalahnya adakah disebabkan oleh mata, boleh menyebabkan mata saya susah nak disebabkan oleh mata saya, adakah menyebabkan saya susah nak makan, bercakap atau berkaitan dengan saraf disebabkan oleh kencing manis ini? Ataupun daripada mata, bolehkah mengaitkan dengan fenomenanya atau keadaannya atau situasinya sekarang, susah nak makan dan susah nak bercakap? Susah nak makan. Okey, kalau kita kencing manis, kalau dah lama selalunya, dia menyebabkan kerosakan pada saraf. So kencing manis dia saraf retina mata, buah pinggang, saraf yang kecil, tangan kita kebas, kaki kita kebas, dan juga saluran besar kita, jantung kita pun senang kena stroke, senang kena darah tinggi, kencing manis, sakit jantung. So kalau kita susah nak makan tu, kalau selera nak makan tu, kita kena jaga-jaga, tentukan tidak ada kerosakan buah pinggang. Kalau kita berlaku kerosakan buah pinggang, kita punya level urea amat tinggi, maka pun kita akan merasa mual dan loya dan tak rasa nak makan. Dan mata pula, sepatutnya kalau boleh saya menyeru pada semua pendengar IKIM ya, semua orang yang kencing manis tentukan dapat rujukan kepada pakar mata sekurang-kurang sekali setahun. Lepas jumpa pakar mata akan cek dan tentukan jumpa 4 bulan ke 6 bulan ke 12 bulan. Kalau nak jumpa 4 bulan 2 bulan, I mean dia ada masalah. Dia selalu gini, guidance kalau doktor tak okey, jumpa 6 bulan lagi, doktor tak risau. So you are in good hands. You okay. Tapi kalau 2 bulan jumpa, 1 bulan jumpa, doktor risau. Mesti kawal dengan baik. Jadi saya pun tak tahu detail puan tadi, tetapi guidance-nya, kencing manis ni kalau kita kawal gula kita, InsyaAllah kita akan berjaya sempurna. Dan saya bukan promote ni ya, saya nak cadangkan semua pesakit kencing manis makanlah kuih ke oat. Itu branding tapi tak tahulah oat, asalkan oat ya. Oat ya, macam saya sendiri saya makan setengah setiap hari, tahulah soya bean ke apa-apa yang sihat, masukkan dalam 4 sudu kuih ke oat yang tu, kita blendkan, taruh buah-buahan dan sebagainya, buat jadikan makan pagi kita. Sangat bagus. Pasal dia mengurangkan kolesterol dan juga untuk menghilangkan sembelit kita, dan juga bagus untuk jantung. Oat ni ya, fiber ya. Terima kasih atas perkongsian Prof. Dan juga saya kira daripada Puan Suzilawati Osman, SMS diterima.
bukan saja daripada puasa zila ni, malah ada juga yang nak bertanyakan, kalau kita dah tahu merokok itu tak baik untuk mereka yang tersayang yang melakukannya. Jadi bagi Puan Suzilawati Osman sendiri, bagaimana nak nasihatkan suaminya yang merokok? Mungkin ada nasihat bersifat. Betul. Saya memang pesakit kalau datang tu, kadang saya cek mata dia, ada pernah pesakit tu saya tengok retina dia menipis tau. So saya pun cakap dengan dia pasal merokokkan retina dia. Jadi isteri dia katanya isteri yang tak pernah tu. Bila saya kata kena berhenti merokok, isteri dia pergi kat belakang suami dia, tak nampak, dia buat tanda ikut. Maknanya ramainya wanita sana yang takut nak sebut dengan suami pasal suruh berhenti merokok. Tapi minta maaf, saya beritahu suami ni, pada saya lah, ni kalau nak marah saya, marah lah ya. Pada saya, kalau kita dah dewasa ni tidak menjaga kesihatan kita, sebenarnya kita seorang yang mementingkan diri sendiri. Pasal bila kita merokok, kita makanlah manis semua, pagi nasi lemak tu macam mana, ikut suka hati kita, ikut selera nafsu makan. Dah tahu penyakit makan juga. Kita sebenarnya tidak menjaga kesihatan kita, akan jadi beban pada isteri atau suami kita. So kalau suami yang merokok, sebenarnya dia tidak bertimbang rasa. So cuba lembut-lembut dengan suami. Cakap, suami abang, kalau sayang saya, kalau abang saya rokok ni, kalau sudden death macam mana? Macam mana anak-anak saya tak bekerja? Dan bila kita pasif semuka ni, kalau mengandung lagi bayi kena, kalau isteri lagi bayi kena. Tapi kadang suami saya perhati, dia orang tahu, tapi tak lawan. Pasal apa, Fairuz? Pasal digunakan minda sedar 5% tu nak berhenti. Kita tak guna macam tu. Guna minda segar. Cara nak guna minda segar ialah kita mesti affirm, cakap pada diri kita. Yang kedua, kita visualize, bayangkan. So saya cadangkan, bagi yang nak berhenti merokok, jangan kata saya nak berhenti merokok. Merokok tu rokok, perkataan merokok, minda segar nampak, kita akan buat lagi. Apa kita buat ialah kita kata, saya merasa dalam jurnal tiap hari, buat skrip, baca 90 kali, banyak baca sampai selama 90 hari, tiap-tiap hari sampai 100 kali baca. Saya seorang yang sihat. Saya tahu saya seorang yang sihat. Saya tahu kenapa saya seorang yang sihat. Kenapa saya seorang yang sihat? Sebab saya menjaga kesihatan. Saya mempunyai cara hidup yang sihat. Saya memilih makanan yang sihat. Saya suka senaman. Tulis semua tentang diri kita yang kita nak tapi tak dapat. Tapi sebut dan baca dan bayangkan. Ambil gambar orang ke gambar kita masa tengah sihat, masa tak merokok dulu. Dan bayangkan image tu. Bila image tu masuk, dia akan stimulatekan sel-sel di minda segar tu yang akan menyebabkan kita punya emosi, kita punya perbuatan tu ke arah yang kita gambarkan. Sebab itu iklan tu penting. Ya, banyak kita iklan negatif kat TV. So lagi banyak negatif, kita negatif lah. Jadi banyakkan yang positif. Sebab tu pilihlah TV channel kita. Ya. Saya ini atas perkongsian tersebut, saya kira mungkin kepada pendengar kita dapat ikan panduan ya. Maksudnya bukan saja daripada Puan Suzilawati. Mungkin kadang-kadang sebagai seorang isteri ni, kadang-kadang ada masanya untuk kita berhadapan sendiri ya, ataupun bercakap dengan baik dengan suami. Kadang-kadang ada ketidakpuasan hati, tapi komunikasi tu kadang menyelesaikan segalanya. Bagus Fairuz, Fairuz bagus. Saya rasa sekarang ibu bapa seperti satu lagi nak sebut ya, bagi wanita 50-an, saya perhatikan sindrom ni macam dingin, suami dingin, isteri dingin dengan suami. Padahal sepatutnya umur 50-an ni patut kita lagi mantap, lagi gembira. Pasal selalunya umur 50-an ni kita dari segi kewangan dah stabil, anak-anak pun dah habis, kau dapat cucu lagi dah menambah kasih sayang. Kemudian kita pula tahu waktu kita bersama akan makin sedikit. Jadi kalau kita dengan suami kita kata, oi, berapa hari lagi, hari ni sehari kita kurang bersama ya. Siapa tanam siapa? You tanam I ke I tanam you? Agaknya kalau kita dah bersedia ke belum? Kalau boleh kita ni katakanlah you meninggal pun, sebab tu saya cadangkan nak tidur malam minta maaf, nak keluar rumah minta maaf, sentiasa cium tangan suami, dan suami cium dahi isteri, dan buat yang baik. So fikir, katakanlah kita keluar tak jumpa dah, you redha I redha you. Dan kalau kita tahu suami kita baik, kalau kita tanam dia pun kita tahu kita masuk ke dalam taman syurga. So cakap dengan suami, saya kalau boleh bila abang meninggal pun memang saya sedih, tetapi kita tak mati sebenarnya, kita pindah alam saja, pindah alam barzah, rumah lain saja. Kalau rumah kita saya buat, kita sayang suami kita, tempat tidur cantik, rumah cantik, buat taman, buat balik garden macam-macam, nak suruh cantik, tapi masuk ke taman syurga jadi kawah neraka. Tapi kita sebagai isteri, kita tak nak macam tu. Biarlah amalan abang ni supaya menjadi taman syurga. Saya menyuruh pada diri saya dan para isteri, kadang kita
disebabkan oleh sifat materialistik kita ni, kita tak peduli suami kita tu semayang ke tidak, dia minum ke tidak, dia perempuan. Yang penting kita dapat apa yang kita nak. Na'udzubillah. Kalau boleh kita nak halal, segala suami kita buat tu halal, pasal kalau tiba-tiba dia mati, kita tahu dia ahli syurga. Cuba kalau boleh kita bangun pagi jenah kita, okey, macam mana kita nak buat amalan ahli syurga ini, ya? Okey, semayang kita, okey, jemaah dengan suami. Kita bangun, lepas semayang nak mengaji Quran lah. Kalau ada duit sikit nak sedekah lah. Kalau pakaian nak tutup aurat lah. Tengok pula anak kita. Sebenarnya kita wanita ni, kalau tak jaga aurat anak perempuan kita, sebenarnya kita sedang tengah duk reserve tiket neraka untuk suami kita dan kita. Perhatikan anak kita keluar rumah. Tengok seluar ketat, singkat, nampak dada, nampak muka. Memang kita cakap anak kita, kakak ni sedang tengah book reserve tiket neraka ya. Jom mak tukar, kita reserve tiket ke syurga pula. Kalau tiket wayang kita nak reserve yang tinggi ya, bayar mahal. Tapi kalau nak mati ni confirm, anak kita confirm kan anak muda kita tak mati. Jadi sebab tu dah saya pesan sebagai ibu kita semua ni, anak kita kalau dah kahwin pun fokus pada niat hari ni jadi wanita solehah, jadi isteri yang baik, ibu yang baik. Perkataan solehah, baik, dosa, pahala, syurga, neraka, akhirat sentiasa disebut Fairuz. Tak tahu nak cakap macam mana saya ni. Saya rasa kalau boleh nak jumpa semua orang cakap lah, kalau boleh please. Ibu-ibu banyak sekarang saya perhatikan, jangan salahkan remaja, salahkan kita. Setiap kali saya minta maaf kalau orang kecil hati. Kalau saya pun, kalau anak saya tak elok, saya tak salah anak saya. Saya yang membentuk mereka. Jadi jangan sebut remaja. Pertama, kalau anak remaja kita bermasalah, pertama kita minta maaf dengan anak kita. Mak minta maaf dulu abang macam ni, mak mungkin kurang agama sikit, mak tak pandai didik sangat, sekarang mak nak mula daripada awal. Boleh tak abang ke adik kakak, jom kita duduk, kita mati macam mana, go through this phase. Dulu alam roh, alam rahim, alam panas. Sekarang kita semua dah alam ketiga. Now kita semua akan ke alam barzah. Itu kita alam akhirat. Okey, sekarang kita nak take it macam mana ni? Buat ada pathway, buat mind map macam mana kehidupan kita. I tell you, budak remaja ni tak ada budak yang jahat. Berarti ingat baby kita, bila anak remaja kita nakal, apa kita buat? Buka balik gambar, tengok gambar dia masa baby. Tunjuk baby. Abang masa baby dulu berapa kilo pampers mak beli ni? Berapa kilo nak bayar ni? So, jom go back to where. Ini satu lagi saya nak suruh pada semua orang, kita kalau boleh jangan kontrol mature sangat. Kenapa kita suka pada baby, Fairuz? Satu, dia tak dosa. Walaupun baby tu dia pampers busuk, kita suka tak dia, pasal apa? Dia bersih. Dan baby tak judge orang kan. Baby tak mengumpat orang. Baby tak ego. Baby simple, senang nak suka ke hati dia. Bagi mainan sikit pun dah suka. Baliklah kita ke asal masa kita baby. Di mana macam mana kita tak judge orang, tak marah orang, tak prejudis orang. Orang buat sikit pun senang nak suka ke hati kita. Janganlah kita jadi manusia yang kompleks, yang keras, yang tak fleksibel. Kalau kita perhatikan, pergi organisation, jumpa siapa-siapa, kalau orang yang tak suka apa orangnya, dia kata dia tu strict. Kita kalau boleh jangan orang sebut kita strict. Strict dari segi etika kerja bagus, tetapi jangan kita bila hukum manusia terlampau jaga, hukum Allah kita tak jaga. Kita nak dua-dua. Terima kasih bagi Prof. Saya kira itu tadi merungkai ataupun merangkumi aspek kita bicarakan tentang erti kehidupan di sebalik apa yang kita jalani setiap hari. Kadang-kadang apa yang kita lakukan kita tak sedar, sebenarnya kita sama ada kita menghayati erti kehidupan ataupun kita mengabaikan erti kehidupan kita sendiri. Dan saya kira untuk atas masa yang sangat-sangat terbatas ini, terpaksa kita akhiri bersama dengan Prof. Saya minta maaf atas mereka yang mengirimkan SMS yang tak dapat kita raikan. InsyaAllah pertemuan kita pada minggu hadapan. Jangan lupa. Ada ulangan ya Fairuz? Orang tanya 1 pagi ni ya? Pukul 1 pagi nanti. Kalau boleh saya nak cakap, kalau boleh minta para penonton menonton rancangan Mata ke Hati hari Jumaat pukul 7, dan ulangan hari Sabtu pukul 6 dan hari Ahad 9.30 pagi di Astro Prima, di mana saya bercakap tentang faktor-faktor kehidupan macam ni, insyaAllah. InsyaAllah. Dan saya kira untuk pertemuan kita untuk minggu ni dah pun sampai ke penghujungnya. InsyaAllah sampai kita bertemu kembali pada minggu depan, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum.